الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kita sambung, maka berkata mereka itu, bermula bangsa kebajikan kepada Allah itu kerana keadaan menjadi ya Allah akan kudrat pada hamba. Mula situ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 bagi pada bawah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah. Maka berkata mereka itu, bermula membangsakan kebajikan kepada Allah itu kerana keadaan yang menjadi ya Allah akan kudrat pada hamba. Kita sambung balik, yakni khilaf, yakni tak sama pendapat di segi akidah pegangan hati ahli sunnah wal jamaah dengan mazhab Mu'tazilah. Ini baru kita kira satu daripada perpecahan umat Islam 73. Baru satu kita ambil cara yang pakai satu ahli sunnah. 72 tak terpakai akidah mereka. Jadi 72 ahli sunnah satu, cuma 73. Kita cari keluar ahli sunnah jemaah dengan 72 baru kita bercara mazhab Mu'tazilah. Ada lagi 71. Itu satu lagi. Puak yang tergelincir
Kadang-kadang tergelincir di segi akidah, pegangan hati. Kadang-kadang tergelincir di segi amalan-amalan zahir, dari segi ibadah, dari segi muamalah, munakah, jinayah. Ini kata banyak sangat puak-puak yang bertelikah dengan ahli sunnah ni maaf. Ni tu kita dua jumlah awak mari satu daripada 72 daripada 71. Jadi ada lagi 71. Belum kita bicara lagi. Ini dia benda-benda yang jadi apa? Jadi masalah akidah kita. Tapi walau bagaimanapun kita kena ambil bicara juga setakat mana kita mampu pertelikahan di segi akidah. Pegangan hati ini supaya kita ambil kenal. Jadi hak 72 ni ikutnya kita kena mengaji ya. Ngaji 72. Kalau kita nak lebih dalam kena ngaji kita apa nama al-faruq baina sahihah wal fasidah. Jadi ada ulama Mesir dia karang kita al-faruq. Faruq maknanya apa ni perbezaan di antara ahli yang sahih dan juga ahli yang fasidah. Dalam kitab Melayu kita Tuhfatur Raghibin. Sudah dikarang oleh ulama. Nama dia tak disebut. Tuhfatur Raghibin. Kalau kita mengaji kita tu kita akan dapat kenailah 72 puak yang sesat. Kita arah tu al-faruq bainal sahih wal fasidah. Kita jadi kita habis rupanya banyak sangat pegangan-pegangan yang sesat, akidah yang sesat banyak dia berlaku. Tapi kita mengajilah setakat mana kita mampu ambil kenal. Ambil kenal tu baru elok sangat. Ambil kenal etika Mu'tazilah begini, etika Jabariyah begini, etika Rafidi Syiah begini, etika Wahabi begini. Jadi kita ambil tahu supaya jangan termasuk pegangan-pegangan yang sesat macam tu di dalam ahli sunnah. Itulah kena mengaji. Bab akidah ni hak balik buruk pun kita kena mengaji, hak balik sebenar kena mengaji sebab takut tersesat masuk jadi pegangan kita. Kena mengaji insya-Allah. Maka telah berkata. Kalau kita nak perendang lagi ibarat, maka telah berkata. Ini bukan perkara baru. Dia kata telah berkata bukan hari ini dah berlalu lama masa lah. Benda ni berlaku ni perkataan ni yang telah berkata tu oleh mereka itu difa'i. Oleh mereka itu kembali kepada siapa? Kembali kepada orang yang bermazhab Mu'tazilah. Oleh mereka itu kalau kita pakai jamak bagus, oleh orang-orang itu yang bermazhab Mu'tazilah Qadariyah. Itu ada lagi Mu'tazilah Qadariyah. Bermula membangsa itu dia panggil makul qauli, tempat yang diucap, tempat yang dikata oleh orang-orang yang bermazhab Mu'tazilah. Apa dia kata? Bermula membangsakan kebajikan kepada Allah. Kepada Allah itu kerana keadaan yang menjadi ya Allah akan kudrat. Yakni kudrat ni maknanya sifat berkuasa ataupun tenaga pada hamba, pada diri hamba.
Maka menjadi, yakni maka telah menjadi, maka telah menjadi. Ia jadi fa'il, iaitu hamba. Hamba tu dengan yang demikian itu, dengan yang demikian itu qudrat. Qudrat ni sifat berkuasa ataupun tenaga ataupun rank lah. Yang menjadi oleh Allah Ta'ala tu, kita tulis sikit, qudrat iaitu sifat berkuasa ataupun tenaga ataupun rank yang telah menjadi oleh Allah Ta'ala. Itu telah sama dhamir. Akan kebajikan menjadi, ia hamba akan kebajikan, jadi maf'ul. Jadi maf'ul lah tu, akan kebajikan. Sebab dengan rank yang Tuhan jadi, dengan rank itulah, tenaga itulah yang dia buat kebajikan. Jadi masa menjadi kebajikan bukan Allah lagi dah. Hanya rank tenaga dalam badan hamba yang buatnya. Itu akidah pahaman Mu'tazilah Qadariyah. Itu salah lah, tak betul. Tak betul lah. Yang sebenarnya yang menjadi kebajikan tu mutlak perbuatan Allah Ta'ala semata-mata. Bukan rank yang ada pada badan tu boleh buat kebajikan. Sebab tu ada rank, ada tenaga tak buat kebajikan, buat kejahatan. Pasal apa? Hakikat itu perbuatan Allah. Buat kebajikan hakikat perbuatan Allah, buat kejahatan hakikat perbuatan Allah. Itu yang sebenar. Sebab itulah orang yang faham masalah ni, macam kita dah dapat sembahyang subuh berjemaah, belajar lagi pagi ni, di masa itu kita amat bersyukur pada Allah yang menjadi kebajikan kepada kita. Kita dah ikhtiar, kita dah usaha pada zahir. Maka mari masuklah masjid, niat iktikaf, nak berhentilah masjid kerana Allah, lepas tu berjemaah. Jadi bila ada hasil kebajikan tu pada diri kita hamba, di masa tu kita syukur pada Allah. Kalau kita tak boleh buat kebajikan pada hakikat, itu ahli sunnah. Ikhtiar usaha boleh, usaha pisah begitu begini nak buat kebajikan, beri jadi betul iktikaf Allah, timbullah sifat syukur. Begitu. Tu cara kita ahli sunnah betul malah. Ni dia kena mengaji pada ahli dia lah. Akidah ni ulama-ulama tauhid, baru dapat tauhid yang betul. Ni tak ngaji bagi fikir sendiri ya. Mana boleh tauhid mana tu. Tak boleh fikir dengan diri percaya kita mengaji ya. Lah ni hak tu orang kita menyegar, nak ngaji kita menyegar zaman lah. Trend baru lah ni ngaji, tak ngaji kita. Kita dah linga tu lah. Dia ingat otak dia tu kelas A. Kalau tadi gesek tak apa lah, rakan taruh dalam kepala. Dia kena ada alat, ada kitab, ada pen, ada apa. Nak buat amal, nak buat kerja ada alat. Nak pergi menebah kebun, kena ada misi menebah, kena ada barang cakok. Nak motong, kena ada pisau motong. Ni dia pergi cekak pinggang kau buat getah. Ada apa nak terbit. Itu aktivitas sabab dia kena ada begitu. Memberi adalah Allah. Memberi ilmu adalah Allah. Memberi hasil pekerjaan kita sudah kita ikhtiar usaha. Setakat yang disuruh kita ikhtiar usaha, beri hasil perbuatan Allah.
Itu cara yang kita duduk sekarang ahli sunnah. Dan siapa duduk tahap tu betul lah. Ni kita nak duduk tahap tu. Dan kejahatan. Dan apa? Sampai berkata dia bermula membangsakan. Bangsa makna mengadukan kebajikan. Kebajikan ni maknanya kebaikan. Kebajikan maknanya kebaikan. Kerana kebajikan tu al-khair, makna dia kebajikan. Tapi tu sahabat kami banyak sebut dulu, ngaji dulu kebajikan tu di dalam terjemahan ulama ataupun kiai di Indonesia. Dia jemur khair dengan kebajikan. Hak kita sini khair dengan mana? Kebaikan. Kebaikan itulah al-khair. Ni. Kepada Allah membangsakan kebajikan kepada ta'allu. Kepada tu huruf jar. Yani la kepada Allah, yani lillahi. Ini kalian. Ilallahi kepada Allah dia panggil huruf jar tu dia ada ta'allu. Sangkut membangsakan kepada Allah. Itu cara bacaannya. Kerana ni ilah. Kita kata pasai ataupun sabab membangsa kebajikan kepada Allah itu kerana keadaan yang menjadi ya Allah Ta'ala. Dia yang buat betul kebajikan ni, bukan kita. Menghasilkan sembahyang tu bukan kita. Menghasilkan mengada sembahyang tu Allah. Itu kata tak ada apa yang ada pada kita, hanya semata-mata syukur terkenang. Kenal nikmat Allah Ta'ala beri kat kita, boleh buat kebajikan. Bukan geng tenaga kita boleh buat. Kalau geng tenaga boleh buat, pakat sembahyang habis licin lah bumi. Ini Tuhan yang buat, Tuhan pilih. Tubuh yang bertuah, apabila Tuhan pilih tubuh tu boleh buat kebajikan. Tubuh bertuah. Bertuah sungguh tubuh seorang tu boleh buat kebajikan, buat kebaikan. Itu dia. Itu yang sebenarnya begitu. Kerana keadaan yang menjadi mengada ya Allah akan kudrat pada hamba. Itulah bahasa kebajikan kepada Allah tu. Tuhan yang buat benda tu. Sifat berkuasa, tenaga orang. Tuhan pasang bubuh masuk dalam batang tubuh kita. Kaki berapa dah? 2 sifat kudrat. Tangan 2, kaki 2. 4 sifat kudrat. Dalam batang tubuh kita ni banyak sifat kudrat, tenaga Tuhan beri. Tuhan tak beri tak boleh buat apa. Zat yang kosong tak boleh buat apa. Bila kudrat Tuhan tak buat. Macam orang yang kena penyakit lumpuh tu, Tuhan tarik sifat berkuasa rem di tangan, di kaki, sengit sebelah. Ini yang nak menggerakkan golongan, nak merakkan golongan-golongan yang sesat ni. Yang sesat ni yang tak betul akidah. Ada setengah kata tubuh itulah yang mengadanya, bukan sifat berkuasa. Ni setengah orang. Kalau kata tubuh kita, tangan kita yang boleh mengada, tu masa Tuhan tarik sifat berkuasa di tangan lumpuh tu, pasal apa tak buat tangan lemak sebelah, kaki lemak sebelah. Kalau kata batang tubuh tu mengadakan, bukanlah sabab sifat berkuasa. Pasal apa tak buat? Tuhan tarik sifat berkuasa di tangan, di kaki. Ini benda yang sebenar akidah kita. Pada hamba, pada diri hamba Tuhan buat sifat berkuasa. Hamba yang berkuasa tu
Tuhan beri jadi sifat berkuasa. Dengan sebab sifat berkuasa itulah dia boleh ikhtiar, mau hati dan usaha gerak anggota. Itu dia. Tapi etikot kita boleh jadi Tuhan, bukan kita. Pasal setengah daripada kita ikhtiar usaha tak jadi. Setengah tu ikhtiar usaha tak jadi, gagal. Banyak juga. Ada setengah ikhtiar usaha tu tak gagal berjaya. Itu dalil kata tenaga kita dan kita tak boleh menjadi apa-apa perkara. Hak Allah. Ini dia hak Allah. Pada hakikat kita mengaku. Dan tiada beza. Dan tiada beza. Dan tiada beza. Tak beza maksudnya tak beza di sisi mereka itu. Tak beza maknanya sama. Tak beza maknanya sama, sebalah. Di sisi mereka itu orang-orang yang bermazhab Mu'tazilah Qadariyah. Mereka itu kembali kepada orang-orang yang bermazhab Mu'tazilah Qadariyah. Dia antara, yakni di antara tu kalau bahasa Arab kata baina ni zarah, dia takluk macam huruf jar juga, tempat sakut dia ada. Lagi sangkut tak mana? Sangkut pada tiada dan tiada beza. Tak sangkut di situ nahu memang wujud di dalam setiap karangan ulama-ulama zaman dulu nahu. Habis tu orang nak baca kitab balah ni, kitab turun balah ni dia kena mengaji. Suruh belagak pandai, boleh kita baca, minta baca mengajar. Contoh tengok banyak dalam tu dalam esek daripada tunjuk saya puak-puak ada mengajar kitab. Bahung bukan nak baca kitab buka kitab depan duk beri kau lain, gedebung gedebang duk hatam benda lain. Bukan cara isi kitab. Kita tahu boleh kitab. Buka depan bukan orang ngaji. Dia ngaji dia lain. Dia kira tarkib, susunan kalam, kita ulama ibarat tu kupas tu lah. Hak ni masuk dia lama-lama sekali. Ni hak ni terus tak bersakut isi kitab. Zaman Qawi itu dah hatam Qawi tu. Kitab baca kitab bukan main hebat tak betul. Wisara afra. Tinggi sabra matla'i, tapi tak bunyi matla'i, bunyi benar lain. Bukan dah sebut Qawi nama matla'i pun secara jelas lah dia baca lainnya. Orang kita pun senuk kat macam tu pun. Muhatam ustaz hikmah hikmah ngeruk. Ya orang dengar anak murid bukan cara ibarat kita. Ibarat kita kena ngaji ya semua macam kita ngaji. Boleh buat keluar. Dari segi murad, dari segi makna isi kitab ulama. Tengok di antara bukan jagat saja, di antara dia panggil zarah. Baina. Apa tu ada tempat sakut dia. Mana tempat sakut dan tiada beza. Tak beza, sama saja. Di sisi mereka itu orang yang bermazhab Mu'tazilah ni di antara apa? Di antara kebaikan lah. Semayang, puasa, zakat, haji, sedekah, sunat, fikah itu semua benda kebajikan. Sebab ada nas dalam Quran menyebut amalan-amalan yang baik-baik begitu kebajikan. Dalam hadis pun sebut. Diijma' oleh ulama pun kata hak tu kebajikan. Semayang fardu yang 5 kebajikan. Puasa Ramadan kebajikan. Benda baik, benda kebajikan ni maksud dia benda kebajikan ni tak boleh dia tutup nak balasan dalam dunia. Nak semayang, mana dia semayang. Pagi ni banyak mana boleh. RM50 kah, RM100 kah dia tutup. Tuhan nak beri benda mahal daripada RM100 lagi. RM1 juta pun murah. Hak dunia ni. Tuhan nak beri benda mahal. Hak ia sepadan semolek dengan kebajikan tu. Tuhan balas nikmat syurga besok lah. Benar kebajikan tu.
Bukan balas dengan harta benda dunia buat apa. Tapi bukan kita tak mau nak juga lah, nak beramal dengan harta tu. Kita cari harta dunia pasal nak buat ibadah. Bukan nak puas hawa nafsu, bukan nak gah sama kawan. Oh tengok dia tu jadi kaya mewah. Nak cari harta tak jadi. Kita pasal di atas dasar apa yang kita capai carilah dunia di atas dasar nak memperbanyakkan kebajikan. A'mal abdan, a'mal amwal. Amalan-amalan yang bahasa tubuh badan itu kita nak memperbanyakkan. Dan amalan-amalan yang bangsa harta benda kita nak perbanyakkan. Sedekah jariah, sedekah sunat, batuan-batuan baguslah. Hak itulah apa ni faedah munafaat milik harta. Ni taruh duk bilanglah buku si pandang. Oh, lah ni banyak ni. Banyak ni. Duk bilang gitu. Orang minta nak buat masjid ke wakaf, lekuk pek. Buat apa? Bukan nak masuk buku kat Jero ke kat Bank Islam masuklah kubur tak atas dada. Buruh tangan duduk kiang. Bertiga 4 buku bank gitu doang. Bukan ada bank dalam kubur. Buat kebajikan. Itu tak pandai lah orang kita. Milik harta tak pandai. Duk taruh nak gerah gitu supaya Firaun supaya Namrud dulu ya. Dia perlu lagi teruk. Harta bola kubur dia sekali. Sakut lah hak perempuan tu, hak pemaisuri raja tu dengan barang emas sakut ke tekak. Lalu dia korek mek dia orang. Itu tak pandai. Hayang pandai kena ikut Islam. Ikut agama Islam. Tapi Islam hak Nabi lah, bukan Islam tiruan tu. Islam liberal buat apa? Bukan Islam. Tapi dilabel dengan Islam sebab nak laku. Orang ikut. Dulu Islam Hanoris senyap dia nak laku. Tujuan dia pasal nak lari pada Islam Nabi Muhammad ni. Itu tajaan Yahudi dengan Nasrani. Pokok kapiak. Tak boleh kita ikut daripada Islam Nabi Muhammad. Kena mengaji. Pokok nak jumpa. Ini dia yang kita duk tutup carilah ni. Boleh. InsyaAllah boleh tu. Maka menjadi telah menjadi ia hamba ni maksudnya perbuatan diri dia dengan demikian itu kudrat, dengan demikian itu sifat kuasa tapi hak barulah atau kita panggil tenaga, panggil rank ni akan kebajikan. Hak itulah fahaman Mu'tazilah. Boleh buat kebajikan tu, hak itulah fahaman dia. Itu cakapan dia. Yang sebenarnya kebajikan yang kita buat tu daripada kurniaan Allah Ta'ala menjadi sambil-sambil kita ikhtiar dan usaha pada zahir. Jadi kebajikan apa Allah? Jadi kebajikan apa Allah? Bukan kita menjadi dah dengan tenaga kita. Ikhtiar usaha dengan tenaga itu, jangan lupa itu sebagai nak sangkut hukum hakal syarak. Tu saja menjadi Tuhan. Kita ikhtiar usaha halal perkara yang wajib dengan ikhlas. Tuhan janji ribahlah. Kita ikhtiar usaha dengan tenaga kita di atas perkara yang dihukumkan dengan sunat. Jadi ngapahlah Tuhan nak bagi. Dengan ikhtiar usaha yang Tuhan beri tenaga lah badan kita ni kepada perkara yang haram. Boleh dosa. Perkara makruh. Walaupun tak dapat dosa apa pun tapi dia kira rugi sebab benda makruh ni. Benda makruh ni benda yang dia kira rugi juga sebab walaupun tak hasil pahala, tak hasil dosa tapi akhirat dia kira rugi perbuatan tu. Sebab itulah ulama-ulama tasawuf perbuatan makruh dan harus ni depa tinggal tak buat. Hak harus, hak yang makruh dan yang harus depa tinggal.
Tapi harus depa usaha supaya jadi amalan sunnah. Makruh payah. Tapi kalau makruh ni hilang perkara yang makruh tu, dia hilang, tak apalah. Tak ada rugi dah. Ni dia. Ayah kena ngaji. Buka kitab pergi molek depan Tok Guru. Tok Guru kena tengok juga. Tok Guru bahagian-bahagian mana. Nak jadi Tok Guru ingat senang kan? Kena habis ikan sama 30 pikul. Ni 30 kilo. 300 kilo. Atau 30 pikul. Ikan sama tu. Boleh Tok Guru. Ni sekilo dah habis. Lari dah. Lepas jadi ustaz. Dah lama. Ceramah boleh lah. Ada setengah tu dia pakai dia sendiri. Pakai lah tali dah. Dia sendiri cerah. Pong. Anak boleh tak ada suara apa. Lepas tu pun sedap lah ustaz. Orang tak gerti. Sedap orang gerti. Tak lama juga. Hamba gitu. Dia kena mengaji. Kalau tak habis tiga pikul ikan tambang. Carut kacang di ustaz. Buat jahannam orang ramai. Ngaji belum lah. Ada tubuh kita ngaji. Ada tubuh. Saya ingat tubuh Jumaat duk ngajar hari Sabtu dulu. Tahun 80-an. Haduk mari ngaji tubuh tu semua Tok Guru dulu ni. Duk berhati tengok. Pon sakkan. Mari ngaji ke? Tubuh macam-macam saya tengok. Mari tengok. Hebat tengok mereka ngaji. Tubuh Jumaat. Dobeknya selalu kira lah buat tu. Tok Guru dah mengajar lah. Nak buka apa? Nak boleh dah. Main ngaji lagi. Tu dulu ngaji tulisan arwah dulu. Semua orang sakai-sakai mengaji. Kita lagi duduk. Ngaji lagi. Ni ngaji 2-3-4 minggu cabut lagi. Jadi ustaz lah. Ini saya dah lama. Pak Jahna orang ramai. Ngaji lama lagi. Kan? Itu. Kalau ngajar ngaji tak apa. Ni boleh ngajar tak mengaji lah. Tu kan mula reka hukum macam-macam. Tak reti lah beza Mu'tazilah ke tak reti Syiah, tak reti beza Wahabi, tak reti beza. Pakai telan belakang. Mana boleh itu? Kita kena cari hak yang jelas ahli sunnah wal jamaah. Dalam kitab ulama kita mengaji. Mesti ada muallim, mesti ada muta'allim, kita mengaji. Ada alat kita. Jangan kita rasa segan buat mengaji. Mengaji lah. Tak rugi lah. Saya ingat itu Tok Jumaat sebut. Kita belajar ilmu. Ikhlas kerana Allah. Berartinya kita cari akhirat. Kita cari akhirat. Tapi dunia tak lepas saja. Dunia akan cari kita. Berebut dunia. Dia nak jadi khadam bagi orang-orang yang menuntut ilmu kerana Allah, beramal kerana Allah, menyampaikan ilmu kerana Allah, berduyun-duyun dunia nak cari, nak khidmat dengan dia. Memang betul sungguh tu kata. Cari dunia, dia nak hidup dunia makan minum sedap, pakai sedap, hak tu saja ya. Maka akhirat lagi jauh. Memang betul. Kita tengok nak cari dunia saja. Akhirat cabut lagi jauh. Cari akhirat dunia. Cari kita. Saya dah bilang tapi benar tu luar biasa. Luar biasa. Ni Tuhan bagi. Tapi semua hari kita boleh tengok. Ni dia. Belajarlah sungguh-sungguh. Agak tu ustaz kau ni habis ilmu ngajar kita pergi cari tempat lain. Ngaji sampai umur 40. Belajar saya umur 50 lagi bagus. Daripada kita lepas sekolah kebangsaan tu tak ngaji sampai umur 40. Syekh Yasin tu Saleh kata dia mengaji sampai umur 40 baru kahwin. Baru kahwin. Tapi kahwin ngaji tak apa. Kahwin tak ngaji dah. Tak apa tu. Kahwin ngaji. Duduk dalam pondok ngaji tak apa. Tapi mulainya kalau kau tak sampai 40. Tak apa. 40. Tu Syekh Yasin umur 40. Tu Saleh kata, Tok Mak Isa ayah dia tu punya semangat nak wian Syekh Yasin jadi ahli yang besar. Akhir capai. Lepas mayang subuh
duk caku ke belakang rumah, tanam sayur, tanam kacang, tanam kacang panjang, macam-macam, cabai lah, apa semua tanam, dijual di pasar. Dulu pasar di Mekah. Duit itulah duit saya Yasin. Bersih sungguh duit. Lepas tu pula dia ni Tok Bomo. Ni Tok Bomo. Pandai dia kunci nafsu Syekh Yasin Padang tu tak berasa nak kahwin. Hanya fikir pagi pas subuh bawa kitab di mengaji ulama besar di Mekah zaman tu. Bila saya 40, dia nampak kata anak ni ahli serba-serbi ilmu semua boleh. Dalam bidang hadis, sanad hadis dia yang paling tinggi sekali. Ulama yang dia ada di Azhar, ulama hadis. Ulama yang ada di Sudan, ulama yang ada di Yaman, ulama kita kau ni. Kalau lah di segi hadis, anak murid Syekh Yasin Padang. Di Sudan tu ada lagi. Dia kata, tok guru saya dalam bidang hadis, Syekh Yasin Padang orang Melayu. Di Yaman pun, kalau ulama hadis, dia kata, tok guru saya dalam bidang hadis, Syekh Yasin Padang. Alim gitu, tapi pak dia semangat tu. Habis itulah, hak jadi bapa, jadi mak ni, kena semangat halal nak mengaji anak ni. Boleh. Ikut mu lawan nak ngaji pun tak ngaji, ikut mu lah. Nomi gitu tak boleh. Boleh belah bini juga tak ngaji pun tak kira belah bini, belah anak. Kita mau anak kita dia jadi orang baik. Orang berilmu. Ayah dengan pak tu, ayah dengan pak tu lah. Ayah dengan mak tu mesti semangat untuk anak mengaji. Boleh. Sanggup. Susah bayar pakai yang pun ala koda. Makan pun ala koda. Anak mengaji. Gitu boleh. Semangat begitu. Hak ni kena ada. Boleh ilmu. Saya nak dia hak lain. Dunia mencari kita. Tak ada gaduh. Dunia pun tak mahu meh dah. Dia jadi khadam puak-puak jahil. Dia lagi pun tak mahu maki tiap-tiap pagi. Saruk baju maki. Makan nasi maki. Puak-puak yang tak berkhidmat untuk agama tu dimaki oleh dunia. Tapi tak dengar pun dengar. Nak makan tak lalu. Ini benar dalam kehidupan kita. Mesti kemas dalam bab ilmu. Ilmu dan amal. Kalau ilmu saja tak amal dari ilmu dan amal itu berkapur sekali. Itu yang kita mau. Boleh itu beri semangat sikit untuk mengaji. Memang ngaji, ilmu mesti banyak. Itu Syekh Yasin Padang. Umur 40 bukalah nafsu. Baru menikah. Boleh pula boleh. Bila nikah. Bawa bini duduk mengandung syarat. Pergi wukuf kerja haji di tak apalah tempat depa Mekah ni duduk waktu ni. Bawa bini kerja haji. Pergi kukuh Arafah. Masa tu bini sakit perut. Melahirkan anak di padang Arafah tu. Anak dia tu. Nama puasa tu ada kita ada bukat kuah apa lah. Tidak meninggal dunia anak dia. Lahir dunia. Lepas tu buh nama dia Tuhu Saleh cerita nama Muhammad Arafah. Muhammad Arafah sebab bini dia lahir anak di padang Arafah panggil Muhammad Arafah. Gitu. Bawa anak ni lah suruh pandai buka mulut. Saya Tuhu Saleh dah sana hari Tuhu Saleh dah. Dukung anak lagi pada tolonglah tahniah anak saya. Supaya anak saya ni jadi alim besar. Pandai kata, mana boleh alim besar. Pandai ini mantik tinggi. Dia alim daripada kecil. Daripada kecil, buah gigi besar. Ni umur 80. Ni dia alim. Berat no. Kalau nanggapan mata dunia, 80. Tapi, mata darabu. Kasihnya 80. 90. Alim daripada kecil kata pandai. Dunia hebat. Kecil kan ni. Pasal balik kecil tu ngaji kecil ya. Ngaji pasti, ngaji apa yang ni. Alim kecil. Baru dia sampai tua jadi alim besar. Jadi bila besar tua mari dia alim. Jarang kita jumpa. Ada Tok Keramaan.
90 jadi ahli tu. Tok Kamat dia ni. Itu beza. Bukan ajar kita lah Tok Kamat. Ni ahli kecil. Tu badai tahniah dulu. Nama Muhammad Arafah. Kalau di Mekah, saya tanya ada lagi Muhammad Arafah. Anak bagi Syekh Yasin Padan. Berapa orang tak tahu anak dia. Tapi bidang hadis. Dia ni semua boleh. Tu Saleh kata Syekh Yasin ni. Kalau nak terbang atas langit pun boleh. Syekh Yasin tu ilmu dia. Boleh terbang atas angin semua. Dia punya cakap Melayu tak pasal. Dia mari Arab Kuda tahun apa ni 80-an. Awal 80-an mari Arab Kuda Pulau Pinang. Dia biasa mari tu Uji Saleh sebagai pencinta biasa mari. Saya tak danggi masa tu. Arab Kuda dulu lah Pulau Pinang kok pula nanti kot dulu. Dia mari masa tu. Cakap arah Melayu tak boleh. Ni dia. Dia kata pada Tuan Aziz, dia kata Tuan bukan setakat ulama tapi boleh jadi seorang pemerintah. Tu Tuan Aziz. Boleh jadi pemerintah menteri besar. Menzahirkan Islam. Tapi orang pakat-pakat dengan Tuan Aziz ni kata Wahabi apa lah kan. Tapi cara perjalanan dia baik tu. Penasihatnya suruh Haji Yasin tu. Nasihat dia. Nasihat dia tu Tok Haji Yasin. Dulu memang lagi tu dia ngaji sekolah. Tak ngaji cara pondok. Banyak jadi Wahabi. Dia jadi betul Malay ni pasal ngaji kita, cara kita. Ini yang selamat ni. Sekolah kita ngaji, cara kita, terus kita mengaji. Baru jadi seimbang ilmu kita jadi baik. Habis itu. Dan adapun membangsakan kejahatan kepada hamba itu. Dan adapun membangsakan kejahatan kepada hamba itu. Maka telah datang, yakni terkena ia. Datang ini maka telah terkena ia. Dia di atas asal. Dikira asal. Di atas asal. Ini kejahatan. Di atas asal. Apa kita tulis di tepi kitab. Apa ada di atas asal. Yang sebut asal ni. Di atas asal, di atas bertentang. Yakni bertentang hamba itu. Buat sungguh lah. Itu kata asal. Di atas asal maksudnya di atas bertentang hamba itu buat sungguh. Buat sungguh. Dia kata hamba ni buat sungguh hak jahat tu. Mana boleh bangsa kepada Tuhan yang menjadi kira hak dia betul. Kira hamba tu betul buat jahat. Dia kata, ya ni bertentang hamba tu. Buat sungguh. Itu maknanya di atas asal. Itu kata asal. Mana ada saya dobel. Atas asal. Mana ada. Betul. Dobel itu yakni tadi saya ulang lagi. Yakni bertentang hamba itu buat sungguh. Gitu. Maka elok kejahatan itu dibangsakan pada hamba. Itu faham taklah. Maka elok kejahatan itu dibangsakan pada hamba. Pada hamba. Itu pahaman dia. Tapi yang sebenarnya tadi kebajikan kejahatan semua daripada Tuhan yang buat. Tuhan pula kita ikhtiar yang baik-baik nama kebajikan. Dia hukumnya. Kita ikhtiar yang tak betul syarak, itu nama dia kejahatan.
Tapi ku kira sungguhnya dua-dua tu baik belaka bagi Tuhan buat. Kebajikan baik, kejahatan pun baik yang tiba Tuhan buat. Sebab jalan melepaskan di kejahatan tu ada. Hak kebajikan tak apa lah. Kita syukur. Kejahatan pun ada juga melepaskan diri pada kejahatan, selamat pada seksa. Iaitu datang pula, iaitulah hukum suruh taubat. Kita mengaku kita yang salah pada zahir buat maksiat, menjudi, apa, kita minta ampun dengan Allah dengan ikhlas. Kita menyesal di atas perbuatan main judi itu. Kita lagi pula kita azam tak mau buat dah main judi. Lepas tu kita tangga berhenti dah kerana Allah. Dan kita bangkit bangun terus ibadah dengan Allah. Itu kata tu jalan melepas tu ada. Tapi pok jahil tak ngaji, dia tak tahu. Buat jahat. Siapa yang nak masuk dalam kubur tu buat jahat? Siapa yang tak ngaji? Ini dia. Tu wali-wali Allah tu dalam sirah kehidupan wali Allah. Pun nak kira wali Allah ni. Hak yang baik pada kecil sampai jadi tua pun baik. Syekh Khalid Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, dia bagus pada kecil. Hak lain-lain tu perkara penyamun pun ada. Tu Syekh Bini Arham, seorang raja. Tu Ustaz Wan duk cerita tu. Dia nak naik ke atas ni, dia suruh ni anak dara lah, orang panggil apa, dayang-dayang ni duk kok tangga naik ke atas, duk pegang buat tu. Bukan pegang ni dah, ada ni dah. Dia pegang dayang-dayang tu, pegang menggelayung naik ke atas. Dapat teratur Syekh Ibrahim Daham, dia seorang raja. Bukan boleh. Tapi akhirnya bila dah tobat bersih habis kejahatan dia tu, jadi wali Allah. Mula daripada kejahatan sampai jadi wali Allah. Banyak macam tu. Banyak macam tu. Dulu orang duk cerita kepada saya lah, tak tahu kita tak semasa dengan dia. Tu Ujin Lu. Tu Cemara. Tu kita jumpa masa ngaji dia. Tu Ujin Lu dengan ni. Masa dia mari pada Indonesia tu, wak mari Ghazal Pati dia berkata. Ghazal Pati duk tunjuk rata di sini. Dulu dia berkata. Masa mula-mula. Lepas tu Tuhan beri hidayah pada dia. Dia ambil benda tu korek lepas tanam pun habis. Dia buat pusaka dengan anak dah. Segala gambus, segala gung apa dia tanam. Bertobat dengan Allah, dia mengaji. Mengaji sampai jadi wali Allah. Dulu banyak wali Allah. Orang kampung dulu jahil, tak kenal pun siapa. Tu dia ikut negeri tu, orang negeri tu. Mari dah. Orang pecah belah masyarakat. Pakak pongan kata batu. Tu gila. Dia akik penumbuk tu, batu puk keluar jadi pot tepung. Bertabur pot tepung. Tengok dia orang pakat cabut lagi di muka basah. Orang duk melawak ni kadang-kadang ni. Tu uji lu. Bukan mula pada baik semua. Sampai itu benda hak yang dulu hak jahat. Dia tu teruk lu. Saya okey kau jadi baik dah. Dia okey itu orang kita. Okey tu tak mau ikut benda baik yang kau tu bawa. Mana hak dulu tu hapus buang dah. Tuhan taubat dah. Tuhan terima taubat dia dah. Jangan dia ukik benda yang Tuhan terima taubat, dia ukik benda tu. Tak boleh dah. Hak tu lenyap terus. Lenyap terus. Jangan dia ukik benda kejahatan setelah seorang tu sudah jadi seorang yang soleh, seorang yang baik dengan Allah. Ni tu ulama buat kajian. Syekh Khalid Jailani tu. Mak dia asuh anak yatim. Syekh Khalid Jailani tu anak yatim. Tapi melahir seorang ahli sufi yang sampai maqam yang tinggi, melahirkan anak-anak murid yang maqam wali. Termasuklah Syekh Abdullah Ja'far Al-Khumari. Dia ni tua pada Syekh Abdul Qadir Jailani, mengaji dia di Baghdad dulu ni. Bila dia tengok anak murid, dia suruh pakat pecah. Mung hidup di Mesir, mung hidup tani. Suruh Syekh Ja'far Al-Khumari tu mari hidup belah kita kau ni. Mari kapal layar,
singgah di lembah Bujang tu, di situlah mula dia bawa Islam. Sampai itu dia orang Yaman. Syekh Ahmad Jaafar orang Yaman. Tu orang mari Islam ke Kedah ni orang Yaman. Seorang ulama Yaman. Anak murid Syekh Jilani. Dia sekali macam mari 2 kali di Kedah. Dia koman di Kedah. Tu pandang Tok Syekh, pandang Tok Syekh dahulu juga. Dulu puasa tu mungkin lauk lah. Mungkin lauk dulu ni. Lah ni kering timur darat. Dulu dia pun kata dok korek-korek kau dalam jualan apa, dalam benar jumpa kapal kayu. Tu kata dulu puasa lauk. Padahal Tok Syekh dalam sirah kata dia mari 2 kali. Ziarah anak murid dia Syekh Ahmad Jaafar kemarin bagaimana keadaan dia mengembangkan Islam di negeri tanah Melayu. Tu dia. Tu hebatnya ulama dulu. Kita boleh buat gitu lah. Haji awak kampung hak jahil boleh buat amal dengan betul, alhamdulillah kerja yang besar. Jadi situ dan ada pun membangsa kejahatan pada hamba itu, maka datanya di atas asal kita tanda situ. Allah Subhanahu wa taala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nasta'in. Wa hab lana ya wahhab wa ilman wa hikmatan warzuqni ya razzaqul lana musahala. Allahumma aqsir malana wa waladana wa barik fi ilmina wa zambana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akhiri kuliah pagi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.